Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, berjumpa kita lagi pada pagi ini. Kita sambung lagi tajuk topik berkaitan dengan tumbuhan. Jadi pada minggu lepas kita dah tengok beberapa jenis tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri bagi melindungi diri. Ada 4 ciri iaitu berduri, bergetah, berbulu halus dan beracun. Jadi tugasan ni cikgu dah bagi dah minggu lepas. Tapi cuma ada beberapa orang saja yang hantar semula pada cikgu. Okey. Kita sambung lagi. Tajuk kita masih lagi dalam tajuk cara tumbuhan melindungi diri. Juga terdapat 4 jenis ciri-ciri tersebut, tapi dengan cara kita belajar ini dengan cara lakonan. Tapi disebabkan kita tak berada di sekolah, jadi cikgu lah yang akan lakonkan untuk semua kan. Okey. Kita tengok satu-satu. Ni ada dialog antara guru dengan pelajar. Okey, dalam ni kita boleh tengok ada pokok durian, pokok nanas, pokok betik dan pokok nangka. Jadi dalam muka surat ni ada tunjuklah perbincangan antara anak murid dengan cikgu berkaitan dengan cara-cara tumbuhan melindungi diri. Kita tengok satu-satu. Okey. Cikgu ni bercerita, tumbuhan seperti durian dan nanas menggunakan duri tajam pada kulit untuk melindungi isi daripada dimakan musuh. Kalau awak tengok durian, durian dah semestinya tajam betul, awak tahu kan. Kalau terkena boleh luka. Nanas pun sama. Nanas dia punya daun dan dia punya kulit dia berduri. Jadi dia mengelakkan diri dia dikacau oleh musuh-musuh ataupun haiwan-haiwan. Okey. Kalau haiwan nak makan, kenalah pandai membuang duri-duri tersebut. Kalau macam durian, gajah makan durian, tapi gajah tak kopek durian tu. Cara gajah makan durian adalah dengan cara dia makan sebiji terus. Tajam-tajam tu. Dalam perut durian, dalam perut gajah, dia kebal, tak akan luka. Okey. Seterusnya, tengok perbincangan bawah ni antara pelajar-pelajar ni. Okey, seorang tu tanya, apakah kegunaan getah yang ada pada pokok betik dan nangka? Okey, kawan dia menjawab, getah ini akan melekat pada badan musuh dan menyukarkan pergerakan mereka. Okey, kalau nangka, especially nangka muda, kalau haiwan gigit akan keluar getah pada buah tersebut. Jadi getah tu akan melekat pada mulut haiwan tu dan menyukarkan pergerakan haiwan-haiwan tu. Jadi bila dah jadi macam tu, haiwan tu tak mau makan lagi lah. Nangka. Jadi selamat. Okay, betik pun sama. Betik kalau muda dia ada getah. Bukan betik masak. Betik masak tak ada getah. Betik muda dia ada getah. Jadi dia mengelakkan daripada buah betik tu dimakan oleh haiwan-haiwan lain. Okey. Faham? Okey. Sepatutnya ni awak yang kena lakonkan. Tapi sebabkan kita tak berada di sekolah, cikgu yang baca dialog ni. Okey, seterusnya. Ada perbincangan antara dua orang. Okey. Ada pokok buluh, pokok tebu, pokok keladi dan cendawan. Okey, dia tanya, mengapakah tangan saya berasa gatal apabila selepas menyentuh buluh ini? Seorang ni jawab, bulu-bulu halus pada permukaan buluh dan tebu akan melekat pada badan musuh dan menyebabkan kegatalan. Bulu ini berguna untuk mengelakkan gangguan musuh. Tebu, especially tebu muda lah. Tebu muda dan juga buluh muda. Ada banyak bulu-bulu halus ataupun orang panggil miang. Kalau kena pada tangan kita, akan merasa gatal. Okey. Gatal tu taklah teruk. Taklah sampai bengkak, tapi gatal. Gatal yang boleh hilang lah, letak ubat hilang. Tebu pun sama. Tebu yang awak minum tu tebu dah tua. Okey. Jadi bulu-bulu halus tu dah tak banyak. Dan juga bulu-bulu halus tu bukannya berada di batang
Okey, dia ada di celah-celah daun yang kering tu, yang menutupi batang-batang tu. Kat situ banyak dia punya bulu-bulu halus. Okey, kalau awak tak tahu apa tu yang bulu halus tu, awak pernah dengar nama miang tak? Miang buluh. Itulah dia yang bulu-bulu halus tu. Okey. Okey, seterusnya ini pelajar perempuan. Dia cakap, "Cantiknya keladi ni." Kawan dia jawab, walaupun kelihatan menarik, keladi ini beracun dan mungkin menyebabkan sakit dan lumpuh." Cendawan dan keladi. Ni keladi hiasan, bukan keladi yang awak makan tu. Pokok keladi hiasan yang ada warna-warni. Dia punya batang gatal. Dia ada, kalau awak nak tahu, dia punya batang tu, kalau kita patahkan, dia akan ada satu getah. Getah tu kalau kena pada kulit kita akan menyebabkan kegatalan. Cendawan pun tak semua cendawan kita boleh makan, macam cikgu cakap minggu lepas tu. Okey. Kebanyakan dia adalah beracun. Tahu? Jadi kategori ni kategori yang beracun. Okey. Okey. Kita sekali imbas maklumat. Ada 4 ciri perlindungan tumbuhan. Okey, yang pertama berduri. Okey, fungsi dia melindungi diri daripada musuh dengan kulit keras yang berduri. Contohnya nanas dan durian. Okey, bergetah. Mempunyai getah pada bahagian buah yang boleh menyukarkan pergerakan musuh. Contohnya dalam gambar ni nangka dengan betik muda. Okey, seterusnya beracun. Okey, menyebabkan keracunan jika dimakan. Ada 2 contoh, iaitu cendawan dan keladi hiasan. Lepas tu berbulu halus. Okey, dia akan menyebabkan rasa gatal pada kulit musuh. Contohnya tebu dan buluh. Macam ni cikgu cakap tu, buluh tu dia punya dekat dia punya daun yang kering yang tutup batang. Okey. Alright. Okey. Kita dah habis tajuk ni. So pada minggu depan kita akan bercuti seminggu, kemudian kita akan naik sekolah dan kita akan teruskan pembelajaran kita secara bersemuka di sekolah. Okey. Okey, jadi cikgu nak minta awak siapkan tugasan ni dan hantar semula pada cikgu. Okey. Jadi sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.